Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa fakkihna fid din wa'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan kurnianya serta inayahnya dapat sama-sama lagi kita berkumpul dan dapat sama-sama lagi kita solat maghrib secara berjemaah. Yang mana kita tahu bila kita tunaikan solat secara berjemaah ini banyak dia punya ganjaran pahalanya. Yang mana di dalam hadis Nabi SAW 27 kali darjatnya lebih besar daripada sembahyang secara bersendirian. Itulah kelebihan ataupun ganjaran yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang mana solat secara berjemaah. Walaupun kita tahu solat berjemaah ini bukanlah satu hukum yang mana jatuh kepada kita wajib, tapi ialah fardu kifayah. Yang mana kita tahu hukum fardu kifayah ini apabila semua tak melakukannya, dalam satu tempat tu tak melakukan solat fardu berjamaah ini, maka semua jatuh hukum berdosa. Jadi alangkah bertuahnya kepada kita dapat sama-sama kita solat berjamaah, yang mana orang lain tak berpeluang seperti kita sama-sama hadir pada hari ini solat secara berjemaah. Tapi itulah peluang yang Allah berikan kepada kita, dan kita sebagai hamba-Nya syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah kurniakan, dapat lagi kita luangkan masa dan ruang kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan insya-Allah kita sambung lagi tentang pengajian kita tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid di dalam kitab Risalah Kecil Ilmu Tajwid, yang mana dah lama dah kita tinggal, ada dalam sebulan lebih kot. Bulan 12 tak tahu. Jadi bulan 11 mungkin dah lama tinggalnya tu. Mungkin ialah lama ni kita tahulah, lama kita tinggal tu nak revision balik, apa orang kata nak ulang kaji balik apa yang telah kita tuntut bersama, kita muzakarah bersama tentang ilmu tajwid ini. InsyaAllah saya hanya ringkaskan sedikit sahaja untuk sebagai revision kita tentang apa yang telah kita sentuhkan tentang ilmu tajwid ini. Kata pengarang tentang lahnu jali dan lahnu khafi. Lahnu jali ini ialah kesalahan yang jelas. Khafi ini ialah kesalahan yang tersembunyi. Kita masuk kepada kesalahan yang jelas dahulu. Syekh Uthman Sulaiman Murad berkata, ammal jali fa khata'un fil mabna qalla bihi aw la yakhillu al ma'na. Adapun lahnul jali ialah kesalahan dalam masalah tata bahasa, sama ada mengubah ataupun tidak mengubah makna, seperti mengubah, menambah atau mengurangi huruf dan mengubah harakat. Okey, ini masuk kepada kita punya pembacaan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran tentang lahnul jali, yang mana Syekh Uthman Sulaiman Murad berkata, lahnul jali ini ialah kesalahan dalam masalah tata bahasa, sama ada mengubah ataupun tidak mengubah makna, seperti mengubah, menambah atau mengurangi huruf dan mengubah harakat. Okey, tak apa.
Kita masuk lagi. Jali bermaksud terang atau jelas, iaitu kesalahan yang diketahui dengan jelas atau nyata, sama ada di kalangan orang awam mahupun para ahli tajwid. Kita sebagai orang awam, kita dengar Tok Imam baca dekat depan ataupun yalah qori-qori dan sebagainya lah yang baca di hadapan kita, kita tahu, oh ini salah. Contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ain dekat situ. Tapi kita dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia guna Hamzah dekat situ. Jadi kita dekat belakang ni pun kita tahu, oh ini salah. Itulah kesalahan jali yang jelas, kita pun tahu, oh ini salah. Iaitu contoh lagi, Siratal Mustaqim, Ihdinas Siratal Mustaqim. Tok Imam baca dekat depan, Ihdinas Sirata, ta bertukar jadi ta. Kita dekat belakang pun, betul ke Tok Imam ni baca? Ta ke ta? Kita dengar ta. Okey, maknanya kesalahan yang jelas. Memang jelas tau, itu salah dia. Itu salah huruf ta bertukar dengan huruf ta. Itu maksudnya kesalahan jali, yang maksud terang atau jelas. Kesalahan yang diketahui dengan jelas atau nyata, sama ada di kalangan orang awam mahupun para ahli tajwid. Lahnu jali yang berkaitan dengan huruf, contohnya mengubah huruf dengan huruf yang lain, menambah atau mengurangi huruf. Okey, itu yang tadi kita sentuh. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maksudnya segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Okey, itu maksud dia. Contoh kita baca bacaannya salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha pedah dengan ha bulat. Alhamdulillahi Rabbil, Hamzah dengan Ain. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya apa? Segala kehancuran bagi Allah, Tuhan segala penyakit. Nampak tak? Beza dia. Bila kesalahan yang jelas, maka itulah kesan dia dekat maksud perkataan ataupun ayat-ayat suci Al-Quran. Daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, terus tukar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala kehancuran bagi Allah Tuhan segala penyakit. Itu kesan dia. Bila kita sebagai, apa orang kata, kita nak baca Al-Quran, nak elak daripada kesalahan-kesalahan yang jelas ini, itulah kita kena tahu kesan-kesan dia. Okey, bila kita baca dalam keadaan macam ni, itulah kesan dia. Ubah makna. Jadi orang yang tahu tentang bahasa Arab, kita tahu, oh ini maksud dia. Kalau tersilap huruf sikit je, Ain bertukar dengan Hamzah, Ha bertukar dengan Ha, itu je bertukar. Walaupun kita ni sebagai yelah kita kan, kita tengok, alah Ustaz ubah satu huruf tu pun, takkan itu pun tak boleh kira. Tak boleh lah. Dia dalam bahasa Arab, dia memang macam tu. Kalau kita berubah sedikit saja, terubah sikit ataupun ialah menambah huruf, apatah lagi, ni kita ubah huruf, maka bertukarlah maksud dia. Itu kesan dia. Kita masuk seterusnya, lahnu jali yang berkaitan dengan harakat. Mengubah harakat, fathah menjadi kasrah, baris dia kita ubah daripada fathah baris atas berubah baris bawah, ataupun kasrah bawah menjadi dhammah baris depan atau selainnya. Contohnya Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Okey, yang ini betul, yang bacaan yang benar. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini bacaan yang salah. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Okey, tengok wa rasuluh dengan wa rasulih. Huruf yang lah tadi, ayat apa, kalimah yang last, wa rasuluh dengan wa rasulih. Maksud dia, bila kita ubah baris depan tadi dhammah bertukar baris bawah kasrah. Apa maksud dia? Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Itu kesan dia. Walaupun kita
menganggap ini ialah perkara yang kecil je, ubah baris je, baris depan, ubah baris bawah, ubah baris atas, kan? Tapi kesannya terhadap maksud kalimah ayat Al-Quran tersebut berubah. Nampak sangat berubahnya. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Padahal yang betulnya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Itu kesalahan jali. Nak nampak gambarkan, ini adalah antara kesalahan-kesalahan yang jelas. Kita sebagai orang awam pun kita tahu. Oh, ini bacaan Tok Imam depan ni, ataupun siapa-siapalah kawan-kawan kita baca depan kita. Oh, ini bacaan yang jelas salah dia. Itu kita nak tahu kesalahan-kesalahan yang ada apabila kita membaca Al-Quran. Ini kesalahan-kesalahan dia. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari mengatakan lahnul jali haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Pelakunya berdosa apabila melakukannya dengan sengaja. Jika terlupa atau tidak tahu, maka tidak haram. Ini pendapat ulama tentang apabila kita melakukan lahnul jali ini, apa kesan dia ataupun apa hukum dia. Ada pendapat ulama mengatakan, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari mengatakan lahnul jali ini ialah haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Pelakunya berdosa apabila melakukannya dengan sengaja. Tapi kalau terlupa ataupun tidak tahu, maka tidak haram. Ini pendapat Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Imam Nawawi berkata, wajib membaca surah Fatihah dalam solat dengan menyempurnakan seluruh huruf dan tasydidnya yang berjumlah 14 dan di antaranya 3 tasydid pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tasydidnya. Apabila ada huruf yang tidak terbaca atau meringankan tasydid, membaca huruf bertasydid dengan biasa. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam baca dalam keadaan yang terus je. Tak ada pun kita dengar dekat belakang ni ada tasydid ke, tak ada ke. Kita dekat belakang ni kita dengar Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan yang betul. Kalau kita baca yang tak ada tasydid, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca lancar dia. Ada ke tak tasydidnya? Jadi Imam Nawawi kata, membaca huruf bertasydid dengan biasa sebagaimana tanpa tasydid atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain sedangkan lidahnya sempurna. Lidah dia ni okey je, nak baca Al-Quran okey, tak ada masalah pun. Ada sebahagian daripada kita, ialah ada yang lidah pendek dan sebagainya kan. Itu pun antara apa orang kata, nak baca Al-Quran itu membuatkan keadaan orang tu payah nak baca Al-Quran dengan sempurna. Okey, kata Imam Nawawi tadi, maka bacaannya di dalam solat tersebut tidak sah apabila dia mengganti huruf Tad menjadi huruf Za. Maka dalam permasalahan sah ataupun tidak bacaan dan solatnya terdapat 2 pendapat. Pendapat yang paling sahih adalah tidak sah. Okey, ini kesan dia bila kita kesalahan yang jali di dalam solat. Ada Imam Nawawi kata bila bertukar je huruf Tad menjadi Za, pendapat yang paling sahih kata tidak sah solatnya. Okey, itu kesan dia bila kesalahan yang jali berlaku di dalam solat. Tambah-tambah rukunnya tentang di dalam bacaan di dalam surah Al-Fatihah. Sebab tu kita nak bagi pelepas bacaan Fatihah, bacalah dengan seelok-eloknya. Bismillahirrahmanirrahim sampailah waladdallin sampai habis. Bacalah seelok-eloknya. Supaya apa? Supaya solat kita ini menjadi sempurna, insya-Allah. Itu pentingnya ilmu tajwid di dalam bacaan Al-Quran ataupun kehidupan seharian kita di dalam solat. Tak kiralah baca Al-Quran depan kawan-kawan ke apa ke, bacalah dengan keadaan yang bertajwid. Kita cuba menuntut ilmu dan sebagainya, talaqi musyafahah dengan tok-tok guru dan sebagainya untuk menambahkan ilmu tajwid kita ini. Mudah-mudahan kita baca dalam keadaan yang sempurna, insya-Allah. Selesai lahnul jali.
kesalahan yang jelas. Seterusnya kita pergi pula kesalahan yang tersembunyi, lahnul khafi. Syekh Uthman Sulaiman Murad berkata, ammal khafi fa khata'un fil urfi min ghairi ihlalin katarkil wasfi. Adapun lahnul khafi ialah kesalahan dalam uruf, iaitu mengikut tata cara bacaan Al-Quran yang telah disepakati oleh ulama qiraah dan tidak mengubah makna kandungan Al-Quran. Contohnya seperti tidak menyempurnakan sifat-sifat huruf hijaiyah. Okey. Di dalam sifat-sifat huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampailah ya tu ada sifat-sifat hurufnya. Jadi lahnul khafi ini berkait dengan sifat-sifat huruf ini. Kita nak sebut ini huruf dia tebal. Kita nak sebut ini huruf dia nipis. Sin, ni sa, sa, ada huruf-huruf yang tebal, ada huruf-huruf yang nipis. Jadi inilah berlakunya kesalahan khafi tersembunyi terhadap sifat-sifat huruf ini apabila kita nak sebut dia. Contoh dalam bacaan surah Al-Fatihah, sirata, ta tebal, waladda. Kita tak boleh baca dalam keadaan waladda. Waladda, huruf dal tapi masalah dah. Waladda. Walaupun kita dengar macam huruf dad, tapi dia nipis. Waladda. Nipis je. Itu ialah kesalahan-kesalahan yang tersembunyi. Okey. Kita masuk lagi. Khafi bererti tersembunyi, iaitu kesalahan ketika membaca Al-Quran yang tidak diketahui oleh orang awam, kecuali orang yang mempelajari ilmu tajwid. Okey, kita sekarang ni kita tengah mempelajari ilmu tajwid, jadi kita dapat tahu, oh, ini orang ni dia baca huruf dad dia tak tebal, ataupun huruf sad dia tak tebal. Jadi kita tahu, oh, ini nipis. Ini apa? Nipis dan sebagainya. Okey, baik. Bahkan sebahagian di antaranya hanya diketahui oleh para ulama yang memiliki pengetahuan mengenai kesempurnaan membaca Al-Quran sahaja. Ini hanya golongan-golongan yang tahu, oh, ini kesalahan yang tersembunyi. Okey. Macam kita yang menuntut ilmu tajwid, kita dapat tahu insya-Allah lepas ni kita masuk tentang sifat-sifat huruf, makhraj huruf, tempat keluar huruf tu dekat mana, sifat huruf tu macam mana, sifat huruf ni macam mana dan sebagainya. Kita masuk sikit-sikit. Insya-Allah kita masuk sedikit demi sedikit insya-Allah. Hukumnya haram jika melakukannya mengikut pandangan kebanyakan ulama, namun ada juga yang mengatakan makruh yang dicela. Pandangan Syekh Mahmud Khalil Husari, jika melakukan kesalahan khafi, maka bacaan tersebut menyalahi yang utama, iaitu khilaful aula. Bermakna bukan bacaan yang utama yang ini terbaik atau tidak merealisasikan Al-Quran dengan yang selayaknya. Ahkamul qiraatil Quran. Maksudnya kita baca dalam keadaan yang ada kesalahan yang tersembunyi, maka kita baca ayat Al-Quran itu dalam keadaan yang tidak sempurna. Itu. Contohnya, contoh-contoh kekeliruan atau kesalahan dalam bacaan. Lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi. Tadi kita masuk contoh dalam kesalahan yang jelas. Kita tahu kesalahan yang jelas ni, hamzah bertukar, asalnya ain bertukar jadi hamzah, ta bertukar jadi ta, huruf ni bertukar jadi huruf ni, baris atas bertukar baris bawah, sirata, kita baca sirati. Ni salah. Okey, itu lahnul jali yang jelas. Kita masuk tentang lahnul khafi. Okey. Contoh yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebutannya membaca setiap huruf dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebutan yang jelas. Okey. Kalau bacaan yang salah, lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi, menyembunyikan sebahagian hurufnya, terutama huruf pertama ba, bismi. Ba tu yang depan tu bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kesalahan ini berlaku di kalangan kita. Ada dalam pengalaman saya pun ada tok-tok imam ni dia baca, dia tak sebut dengan jelas huruf ba tu. Macam mana dia sebut?
Dia takbir, Allahu Akbar, dia pun nak baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tak huruf ba? Kalau kita dengar elok-elok, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jelas tak huruf ba? Kita pun dekat belakang kita dengar. Oh, dia sebut huruf ba. Cumanya ba dia tak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacaan yang eloknya, sempurnanya, sebut satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kesalahan yang tersembunyi. Okey, ini contoh yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan yang selalu kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Itu lahnul khafi yang pertama. Contoh. Okey, tuan-tuan, puan-puan boleh nampak lahnul khafi inilah yang berlaku dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini selalu berlaku dalam pengalaman saya menjadi imam di yang sebelum ni di Perak. Kebanyakan tok-tok imam ni dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim inilah kesalahan dia. Dia baca dalam keadaan yang sebutannya tak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Lagi. Contoh yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca huruf ain 2 harakat pada makhrajnya. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan yang salah, lahnul khafi, huruf ain 2 harakat dibaca pada rongga khasyum. Rongga hidung. Ni rongga hidung. Kita tahu ain ni dia masuk kat rongga dia. Sebab tu nanti kita akan belajar tentang makhraj huruf, tempat keluar huruf. Ain ni dekat mana tempat keluar dia. Jadi itu insya-Allah nanti kita akan sentuh dalam apa orang kata kita punya siri yang seterusnya insya-Allah. Ain ni dia masuk dekat rongga tekak halq. Dia masuk dekat situ rongga tekak ain. Dia tengah-tengah tekak. Ni rongga ain. Ain punya tempat makhraj dia tengah-tengah tekak. Okey, ain dengan ha. Alhamdu. Alhamdu tu dekat tengah-tengah tekak. Dia masuk rongga kat sini. Tapi bacaan yang lahnul khafi ni kita baca dekat rongga hidung. Okey. Itu kesalahan dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kena keluar dekat daripada tempat dia yang rongga tekak ni. Tak apa, nanti kita akan sentuh tentang makhraj huruf ain dan sebagainya. Itu contoh yang kedua. Seterusnya ialah contoh yang ketiga. Ihdinas siratal mustaqim. Menipiskan, ni bacaan yang benar, menipiskan huruf yang tipis dan menebalkan huruf yang tebal. Okay, ini yang betulnya, yang sempurnanya. Tapi bacaan yang salah dalam lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi, menebalkan huruf yang nipis dan menipiskan huruf yang tebal. Contoh macam mana? Huruf sad kita tahu tebal, tapi kita baca nipis. Ihdinas sirata. Itu jadi dia. Ihdinas sirata, dia jadi nipis. Ihdinas si. Dia sad dia tebal. Jadi kita baca dalam keadaan yang nipis. Mustaqim. Contoh sin. Mus kita baca tebal pula. Mus. Contoh mustaqim, itu baca tebal pula dekat situ. Qim, itu pun huruf yang dikategorikan yang tebal, tapi kita baca dalam keadaan yang nipis. Mustaqim. Itu adalah antara-antara kesalahan yang lahnul khafi tersembunyi. Hanya siapa yang tahu? Macam tadi kita sentuh, hanya orang yang mempelajari ilmu tajwid dan para ulama yang mahir, para ulama yang alim dalam ilmu tajwid, hanya mereka yang dapat tahu tentang ini bacaannya ialah lahnul khafi. Jadi kita macam orang awam, kita dapat tahu ini lahnul jali, kesalahan yang jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, ini lahnul jali, kesalahan yang jelas. Ada pun kesalahan yang tersembunyi, hanya orang-orang yang mempelajari ilmu tajwid ataupun para ulama yang alim dalam ilmu tajwid, dia dapat mengetahui, ini ialah kesalahan yang tersembunyi. Okey.
Ada lagi contoh. Ini kesalahan yang selalu kita buat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita selalu baca, kita lantunkan huruf nun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini selalu kita buat. Selalu kita baca. Yalah, waktu kecil-kecil dulu pun saya selalu baca macam ni. Alhamdulillah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Macam ibarat kita nun tu kita lantunkan dia. Padahal nun tak ada lantunan ataupun tak adanya qalqalah dekat situ. Jadi nun kita baca dalam keadaan yang sempurna, membaca nun dengan jelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nun mati je kat situ. An'amta. Ta pun kena betul. Kebanyakan daripada kita ialah kesalahan saya juga sebelum-sebelum ni kan. Waktu kita betul, waktu sebelum-sebelum ni kita tak tahu. Bila kita tahu, macam ni bacaan dia. Lalu juga dekat ta. Siratal ladzina an'amta. Ta kena jelas sebut. Ta. Kebanyakan daripada kita ada yang menyebutnya bunyi ta tu lebih pekat. Contoh ta ni bila kita matikan dia ada bunyi sikit. Hembusan angin itu. Tapi yalah bila dah selalu macam tu kita pun baca siratal ladzina an'amta. Dia jadi macam ta tu dia tak orang kata kita tak perkuatkan. Itu antara kesalahan-kesalahan yang tersembunyi. Okey. Ini ada juga pengalaman saya sebelum ni. Kita bukanlah nak cari kesalahan orang, tak. Cuma kita nak tahu, ini kesalahan-kesalahan yang berlaku. Okey. Jadi kita sebagai orang yang tahu ini antara kesalahan-kesalahan yang berlaku, kita perbetulkanlah. Okey, kita perbetulkan, kita perkuatkan balik kita punya makhraj, kita punya sifat huruf untuk kita sebut dalam keadaan yang sempurna. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, jangan ada lantunan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan pula kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tak ada bunyi hembusan dia dan sebagainya. Okey. Itu adalah antara kesalahan-kesalahan yang tersembunyi yang selalu kita dengar ataupun selalu kita praktikkan dalam bacaan Al-Quran kita. Jadi itu tuan-tuan. Itu lahnul khafi dengan lahnul jali. Okey, ini revision balik tentang pengajian kita yang lepas. Okey, kesalahan yang jelas, kesalahan yang tersembunyi. Okey. Kita dah sentuh tentang kesalahan jelas, kesalahan yang tersembunyi. Jadi kita masuk tentang makhraj huruf. Makhraj ni maksudnya tempat keluar. Tempat keluar bagi huruf-huruf hijaiyah. Kita nak sebut huruf alif macam mana, ba macam mana, ta macam mana, sa macam mana. Itu sebutan-sebutan huruf hijaiyah ini ada tempat-tempat keluar dia. Bukan kita main sebut dia. Itu abatata. Yalah, kita sebut betul. Okey, kita sebut betul. Bukan nak kata salah, tak. Kita sebut betul. Cuma kita tak tahu tempat mana dia keluar. Kita dah sebut betul. Yalah, kita waktu sebelum-sebelum ni, waktu kita kecil pun, kita dah belajar sebutan guru-guru kita nak sebut ba, ta, sa. Okey, sebutannya semua betul. Cuma kita tak tahu. Okey, rupanya alif tempat keluar dia dekat sini. Ba tempat keluar dia dekat sini. Ta tempat keluar dia dekat sini. Berbeza-beza. Ada beza, ada yang sama. Jadi kita nak tahu tempat keluar dia dekat mana. Syekh Usman Sulaiman Murad berkata, "I'lam bi anna al-harfa sawtun 'tamad 'ala maqati'in laha fil fammi had." Ketahuilah huruf itu suara yang bergantung atau berpandukan pada tempat-tempat yang putus padanya di dalam mulut dengan batasan yang tertentu. Jadi huruf ialah bunyi. Okey, ini masuk huruf.
Huruf maksudnya ialah bunyi atau suara yang bergantung pada makhraj yang tetap, muhaqqaq atau tidak tetap, muqaddar. Okey. Makhraj muqaddar. Muqaddar ni ialah maksud dia tidak tetap, muhaqqaq yang tetap. Jadi muqaddar lebih kita mudahnya untuk terjemah ialah suara tu terus dia keluar. Dia tak ada sekat-sekat dah. Contoh huruf apa? Huruf alif. A. Contoh kita nak sebut huruf A. Tak ada sekat-sekat dah. Kita keluarkan je. Daripada tempat dia. I, U. Okey, itu muqaddar. Suara dia terus je keluar. Ada pun makhraj muhaqqaq, makhraj yang tetap. Contohnya macam huruf dal. Kita contoh dal, dia suara je, kita punya lidah nak sebut dal tu, dia sekat dia punya keluar angin tu daripada mulut kita. Kita boleh rasa. Dia tak ada sekat-sekat pun. Suara tu keluar, lalu je. Lidah kita pun tak ada sekat. Dia punya, apa orang kata, suara nak keluar tu. Ada tak kita baca, kita cuba sekatkan lidah kita dalam sebut tu. Dia tak jadi dia macam tu. Okey, jadi itu dia punya makhraj huruf muqaddar. Alif, Contoh, ada pun dal, makhraj huruf muhaqqaq, suara dia, dia punya suara dia sekat. Dal, da. Dia punya, apa orang kata, kita punya lidahnya sekat. Dia punya dalam nak sebut huruf dal. Okey, kita terus lagi. Huruf hijaiyah ada 29 huruf. Huruf hijaiyah berjumlah 29 huruf yang disusun oleh Al-Imam Nasr bin Asim. A, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, ya. Huruf berbentuk alif yang ada di awal deretan huruf hijaiyah. Alif tadi mula-mula, a, ba, ta, alif, ba, ta tu. Okey, yang mula-mula tadi ialah huruf hamzah. Ada pun alif, huruf mad, ialah huruf yang berada sebelum huruf terakhir iaitu ya, lam, alif. Okey, boleh nampak tak? Dia kalau pancal nampak lah. Tapi sekarang ni saya je cakap, mungkin tak nampak. Okey. Alif, ba, ta, kata Al-Imam Nasr bin Asim. Okey, alif yang di depan tadi, alif, ba, ta, alif yang pertama tadi tu, yang di awal deretan huruf-huruf hijaiyah ini, yang pertama tadi itu ialah huruf hamzah. A, ba, ta. Ada pun alif huruf mad yang kita baca panjang dua harakat tu, alif waw ya tu, tapi nak sentuh huruf alif. Ada pun huruf alif mad, iaitu ialah huruf yang berada sebelum huruf terakhir iaitu ya. Sebelum huruf akhir tadi kita sebut lam, alif. Huruf lam, alif. Itulah huruf mad. Huruf alif yang mad. Yang pertama tadi ialah hamzah. Yang second last tadi itulah huruf mad. Ditulis dengan lam, alif kerana alif hanya berada pada keadaan sukun sahaja dan sebelumnya mesti dalam keadaan fathah. Okey, ni sebab dia. Sebab apa ditulis lam, alif? Sebabnya alif hanya berada pada keadaan sukun sahaja. Okey, sebelum huruf alif mesti berada dalam keadaan fathah. Lam, alif. Jadi kita baca la. Itu disebabkan letak lam, alif dekat situ. Jadi alif yang pertama tadi ialah huruf hamzah. Second last barulah huruf alif mad. Itu sebabnya. Tak apa, ni saya cakap mungkin tak nampak gambarannya tu. Jadi insyaAllah mungkin ada yang dapat tangkap apa benda tu.
Okey, hamzah yang pertama, second last ialah huruf alif mad. Okey, itu nak katakan beza dia. Okey, baik. Kita perlu mengetahui ejaan nama bagi huruf-huruf hijaiyah ini kerana ia berkepentingan. Okey, kita kena tahu alif ejaan dia macam mana, ba macam mana, ta macam mana, sa macam mana, sampailah ya. Kena ketahui ejaan nama bagi huruf-huruf hijaiyah ini kerana ia berkepentingan dalam menetapkan hukum tajwid serta cara bacaan yang sepatutnya bagi huruf-huruf yang tertentu pada sebahagian surah yang terletak di awal pembukaan surah yang lebih dikenali sebagai huruf-huruf muqatta'ah yang 14 yang terhimpun dalam ungkapan silhu suhairan man qata'aka, iaitu huruf sad, lam, ha, sin, ha, ya, ra, alif, mim, nun, qa, ta, ain, ka. Okey, sebab apa pengarang kata berkepentingan nak kena tahu ejaan huruf-huruf ini? Dia ada sebab dia. Kita kena tahu huruf ini ejaan dia macam mana. Tuan-tuan boleh tengok di dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang pertama, alif, lam, mim. Okey, ini kepentingannya. Pentingnya kita kena tahu ejaan huruf. Supaya apa? Kita tahu. Okey, hukum dia, bacaan dia macam ini. Okey, baik. Kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat yang pertama, alif, lam, mim. Okey, macam mana kita nak tahu bacaan dia? Alif panjang ke pendek? Kalau tengok dalam Al-Quran tak ada baris dia. Alif panjang ke pendek? Kita tak tahu. Jadi, nak tahu dia panjang pendek, kita tengok dia punya ejaan. Alif. Itu je. Okey. Alif, lam, mim. Lam dekat situ, nak ke mim tu panjang. Sebab apa? Kita tengok ejaan huruf lam. Lam, alif, mim. Tu nak sebutan huruf lam. Jadi dekat situ, hukum dia panjang. Sebab ada huruf mat dekat tengah. Okey, kita tengok. Lam, mim. Itu antara kepentingan dia. Kita kena tahu ejaan huruf ni macam mana. Lepas tu kita tengok pula alif, lam, mim. Mim pula bacaan dia, sebutan apa, ejaan dia macam mana? Mim, ya, mim. Ada ya, huruf mat dekat tengah tu. Kena baca panjang. Alif, lam, mim. Itu pentingnya, kita kena tahu ejaan huruf. Lam nak masuk ke mim, kenapa kena panjang pula dekat tengah tu? Mim bertemu dengan mim, dengung pula dekat situ. Itu pentingnya kita kena tahu ejaan huruf-huruf hijaiyah ini supaya kita tahu macam mana nak sebut dalam bacaan-bacaan yang melibatkan huruf-huruf ataupun ayat-ayat Al-Quran seperti tadi. Alif, lam, mim, yasin. Contoh yasin. Yasin. Okey. Ejaan ya, alif. Okey, yasin. Sin, macam mana pula ejaan dia? Sin, ya, nun. Itu pun masuk dekat dia punya sebutan dia. Itu kepentingnya kita kena tahu ejaan huruf hijaiyah. Okey, kita masuk satu-satu. Alif, hamzah, lam, fa. Itu ejaan dia. Ba, alif, hamzah. Dia boleh sebut dalam keadaan dua cara. Ba, betul. Ba pun betul. Ba, alif, hamzah. Yang kedua ialah ba, alif. Ba. Sama juga ta. Sama juga sa. Jim, ja, ya, mim, jim. Ha. Sama juga ha. Dia ada dua cara. Kha. Dal, alif, lam. Zal, alif, lam. Ra, ada dua cara juga. Ra. Okey, zai. Sebutannya ada 3. Za,
za, zai. Jadi 3 sebutan je. Sin, sin, shin, shin, sod. Ejaan dia so, alif, dal. Itu ejaan huruf sod. Okey. Dod, sama juga. Dod, dia ada dal dekat belakang dia. Lepas tu kita masuk to. To, 2 cara. To dengan to. Za, za, ain, ghin, ba, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha bulat. Ha, 2 cara juga. Ya pun sama. Ya, ya. Okey. Ada sesetengah huruf yang ada cara-cara sebutannya. Ada 2 cara, ada 3 cara dan sebagainya. Tapi ada huruf satu je sebutannya, sin, shin, sod. Okey. Itu kita nak tahu ejaan-ejaan huruf ini kepentingnya dalam sebutan-sebutan dalam ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Ayat-ayat pertama Alif Lam Mim, Yasin dan sebagainya. Kita boleh tengok di dalam Al-Quran, insya-Allah. Jadi setakat itu sahaja. Masuk isyak pun dah dekat dah. Jadi itu sahaja yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan ia dapat manfaat, dan jika ada tersilap, insya-Allah kesilapan daripada diri saya sendiri. Jadi insya-Allah kita sambung lagi dalam kita punya pengajian yang seterusnya, insya-Allah. Jadi setakat itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.